Okay guys, Assalamualaikum. So hari ni aku akan cerita pasal Rule of 72 ni lah. Okay, Rule of 72 ni apa? Okay, hukum 72 ni dia adalah ada orang buat formula untuk kita tengok berapa lama kita akan double duit kita based on dividend yang kita labur. Okay, katakan contoh bank interest punya 0.75 setahun, tabung haji 3% setahun, ASB 55. Okay, kalau yang robo advisor punya macam Public Mutual ke, Rise Invest ke, Stashaway ke, kan, Whitehead ke apa, katakan 8% sampai 12%. Okay, untuk yang bank interest punya 0.75, cara nak guna 72 ni mudah je. Kau ambil 72 bahagi dengan dividen ataupun interest rate yang dibagi per annual tu, dapat lah dia punya berapa makan masa. Contohnya kalau korang tak parking duit korang dekat bank je kan, bank tu bagi 0.75% setahun. Korang parking je, korang macam takut lah nak labur duit hilang lah apa semua. So katakanlah korang ada 10,000, korang parking kat bank, dekat bank, Allah, korang parking kat bank, dalam masa 96 tahun duit korang akan double. Maksudnya kalau korang ada 10,000 nak jadi 20,000 tu, kalau korang parking kat bank 96 tahun, saya rasa kebanyakan orang dah meninggal lah time tu. Kalau tabung haji pula, tabung haji dibagi 3% setahun. So kalau kita buat 72 bahagi dengan interest dia 3%, dapat 24 tahun untuk double. Nampak? Lepas tu dia kurang sikit kan daripada kita parking kat bank, baik kita tak tabung haji. Lepas tu ada budak ni cakap, tabung haji tu sikit lah, kita try pula ASB. Kenapa ASB tu lagi bagus? Tengok beza 25% je, 3% dengan 55%. Beza dia 11 tahun beza. Kalau kau parking kat ASB kan, yang bukan financial punya, ASB yang biasa tu, yang tak buat loan kan, 55%, 72 bagi dengan 55%, dapat 13 tahun untuk double. Maksudnya kalau duit korang ada 20,000 tahun ni, 13 tahun akan datang korang akan dapat 20,000. Tu ASB punya lah. Okay, kalau kita tengok mutual fund punya ataupun robo advisor, ni saya ambil secara ringkas lah, sebab saya dah cerita dah sebelum ni. Dividen dia orang bagi ataupun yang return yang dia orang bagi tak tetap. Maksudnya boleh dapat kurang, boleh dapat lebih, boleh dapat negatif. Katakanlah kita ambil positif kan, selama 10 tahun kita ambil positif yang dia dapat return 12% setahun. Kita ambil 72 bahagi 12%, 6 tahun untuk double. So lagi tinggi interest, lagi cepat duit korang nak double. Ni kita bagi contoh macam ni. Kita boleh tengok lah yang mana yang lebih sesuai. Tapi ada risk juga lah. Tak semestinya semua tiap tahun dapat 12%. Mungkin tahun ni dapat 12%, tahun depan dapat 5%, tahun akan datang 10%, tahun yang akan datang lagi mungkin negatif 2. Dia tak tentu. Okay, aku ada satu apps ni, korang boleh kaji sendirilah. Apps ni untuk kita kira. So sebelum aku tunjuk apps tu, nak minta tolong sikit korang tekan like dan subscribe tu untuk kita grow channel ni lah, insyaAllah. Okay, aku tunjuk dia punya apps dia. Apps dia boleh ambil kat Google Store ke apps kan. Ambil dia punya ni, yang biru ni, compounding interest kalau ada. Okay, corporate interest ni contoh kita nak buat. Okay, katakanlah duit korang ni dalam bank ada 10,000 kan. Lepas tu korang still bekerja betul. Okay, kalau bekerja korang nak simpan dalam, nak buat saving tu, nak labur kat ASB ke, nak labur kat mutual fund ke kan, katakanlah korang boleh letak 500 je sebulan. Okay, yang ni kita buat apa tadi, aku lupa nama. Tabung haji, selalu lupa. Tabung haji kita ambil 3% setahun. Okay, selama kita labur dekat tabung haji selama 20 tahun, selama 20 tahun ni kau akan dapat 181 100,081. Ataupun kita ambil amount yang sama, kau letak 10,000,
Invest setiap bulan selama 20 tahun. Cuba kita tukar interest ni, kita tukar return ni. Tadi 3% kan untuk yang tabung haji, kita ambil 55, kita ambil ASB. Daripada 181, kalau kita guna ASB selama 20 tahun, amount sama duit yang kita labur tetap sama, kita dapat 244. Nampak beza tak? Kalau tabung haji dapat lain, kalau ASB dapat lain. Tapi amount sama je. Budak kita kata budak A ni, dia invest kat tabung haji 3%, amount yang sama, bayar RM10,000 lamsam, lepas tu bayar bulan-bulan 500 selama 20 tahun, dapat 181,000. Lepas tu budak B ni pula, tabung haji ni rendah lah rate dia, kita up sikit pergi ASB 55%. Daripada budak A tu dapat 181, budak ribu dia dapat 244. Nampak beza? Lepas tu budak C ni kata ASB ni rendah sikit lah rate dia, aku nak ambil risk tinggi sikit lah. Kita pergi ke robo-advisor tak pun, mana-mana lah stok. Kita main stok ke, kita main unit trust ke apa kan, katakan 8%. Yang 244 ni untuk yang ASB, kita ambil 8% pula. Katakanlah kita main Rais Invest 8% setahun contoh, dapat 332. Beza. Tak pun kita ambil yang kita ambil mutual fund ke public mutual kan, kadang-kadang aku tengok dia punya return performance yang 5 tahun tu, ada yang dapat 12%, ada yang dapat 10%. Kita ambil 12 pula. 556. Beza. Boleh tengok lah kat sini, korang boleh try. Korang boleh nak estimate korang punya ke, boleh tu lah. Kalau korang nak letak 200 je sebulan, tak apa, dalam saving korang ada 5,000 je kan. Kata korang nak kumpul duit ni beli kereta ke, nak kahwin, kata nak kahwin 8 tahun contoh, dalam bank ada 5,000. Lepas tu korang nak saving 1,000 setiap bulan contoh, kita orang letak dekat ASB. Dalam masa 8 tahun ni 127,000 lah. Ini untuk ASB. Kalau korang letak kat Rais Invest ke apa semua, katakan 8% selama 8 tahun, 142. Korang boleh adjust lah sini, boleh tengok, boleh compare. Itu je lah saya boleh tunjuk. So siapa ada soalan ke apa, boleh lah tanya dekat komen kat bawah, InsyaAllah saya akan reply. Okay, Assalamualaikum.